Buletin Didik 4 November bersama saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Assalamualaikum dan salam hormat. Ibu bapa dan penjaga perlu mematuhi janji temu dos kedua suntikan vaksin anak dalam memastikan mereka dilindungi daripada jangkitan COVID-19. Ini kerana Kementerian Kesihatan KKM mendapati ada remaja yang gagal menghadiri janji temu dos kedua mereka seperti yang ditetapkan sejak seminggu lalu. Timbalan Menteri Kesihatan 1 Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata, mengikut unjuran kadar vaksinasi dos kedua bagi remaja sepatutnya mencapai 80% 11 November ini. Namun berdasarkan pemantauan terkini, sasaran itu hanya akan tercapai akhir bulan ini atau awal bulan depan. Untuk rekod sehingga semalam, 83.3% atau 2.62 juta remaja telah menerima sekurang-kurangnya satu dos, manakala 69.8% atau 2.19 juta lengkap vaksinasi. Beliau yang juga pengerusi Jawatankuasa Bertindak Imunisasi COVID-19 Remaja menjelaskan, kegagalan melengkapkan vaksin itu mampu memberi kesan kepada pembukaan semula sekolah dan sektor ekonomi seluruh negara. Ia disebabkan risiko kumpulan itu dijangkiti COVID-19 lebih tinggi berbanding mereka yang telah menerima dos lengkap. Tambahnya, ibu bapa yang terpaksa menjadualkan janji temu dos kedua boleh menghubungi pihak sekolah supaya janji temu baharu diberikan. Mereka juga boleh mewakilkan seorang individu dewasa untuk mengiringi anak menerima vaksin dengan mengisi surat perwakilan ibu bapa atau penjaga yang boleh diperolehi dari sekolah anak masing-masing. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Sinonim dengan itu, keluarga besar Sakti Rahman di Perlis mengambil pendekatan sendiri menyuntik semangat sambutan Deepavali ke dalam diri anak-anak mereka agar tradisi, adat resam dan budaya itu tidak hilang di perubahan zaman. Keluarga besar dari Kampung Huma Jalan Pauh Arau ini mendidik anak-anak mereka amalan budaya tradisional agama Hindu. Mereka diajar amalan nenek moyang sejak usia muda, bermula dengan upacara mandi minyak bijan yang dilakukan awal pagi perayaan sebelum terbitnya matahari. Tradisi memasang pelita atau lampu bilaku pada malam perayaan dan membuat kolom juga antara amalan yang dihidupkan bagi merapatkan hubungan kekeluargaan. Kalau budak macam ni, dia tahu dia 5 tahun. So, dia pun tahu yang simple-simple dia tahulah. Kalau macam saya, berumur 15. Saya kena tahu semua. So, dah 15 tahun kan? So, kena apa? Kena belajar yang tradisional punya. Saya bubur minyak dan semua. Lepas tu saya mandi dulu dan saya sembahyang dan pakai baju yang baru ni dan sambut hari Deepavali. Selain juadah wajib seperti tosai, muruku dan 7 jenis manisan, keluarga ini turut menyediakan beberapa kuih tradisional masyarakat Melayu seperti samperit dan kuih loyang. Kata mereka, kepelbagaian bangsa, agama dan budaya dalam negara ini membawa kepada perkembangan variasi jenis makanan warisan yang secara tidak langsung mengukuhkan perpaduan kaum. Dulu kongsi raya, macam tu juga makanan pun kongsi makanan sebab muruku memang tradisional untuk orang India. Tapi kalau tengok tu tradisional ada yang citi unde tu memang betul tradisional untuk orang India lah. Tapi kalau tengok tu macam kami pun ada juga ambil yang biskut macam semprit, biskut kacang, lepas tu ada yang Elmer London semua tu kan. Yang tu semua tu kita ambil yang makanan ni juga. So kita semua kongsi. So nanti tetamu kita ada Malay, ada Chinese semua datang, semua boleh rasa. Dalam kemeriahan menyambut Hari Deepavali, keluarga ini tetap patuh pada prosedur operasi standard SOP ditetapkan kerajaan. Pemakaian pelitup muka dan cecair pembasmi tangan sewaktu aktiviti kunjung mengunjung dijadikan amalan bagi mencegah penularan COVID-19. Sementara itu, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil SJKT Ladang Sedenak Kulai Johor menyambut Deepavali dengan cara tersendiri. Menurut penolong kanan pentadbirannya M. Ananta Raja, masing-masing meraihkan kemeriahan sambutan di laman sosial yang turut dikongsi di YouTube rasmi sekolah. Biasanya puan, jika sebelum PKP lain, sekarang disebabkan PKP, jadi di tapak perhimpunan sekolah kita, murid-murid akan berdiri sekeliling tapak perhimpunan dengan mengikut SOP 1 meter lah. 1 meter dan memakai mask. Jadi semasa ada juga persembahan-persembahan lah sebab yang dia akan dilakukan oleh murid-murid. Sebenarnya cikgu, murid-murid lagi suka nak datang ke sekolah
disuakan kita nak buat sambutan hari Deepawali. Sekolah ini hanya mempunyai 48 orang murid dan 10 guru. Namun kemeriahannya tetap dirasai. Bukan itu sahaja, mereka juga menyambut setiap perayaan termasuk Hari Raya Aidilfitri dan Tahun Baru Cina dalam menyemai semangat perpaduan dalam kalangan murid. Di Ipoh Perak, kuil Kalumal Arul Subramanyar Gunung Ceroh kembali menerima kunjungan penganut Hindu bagi sambutan Deepawali. Suasana lebih meriah berbanding tahun lalu dengan setiap pengunjung diperiksa status vaksinasi mereka sebelum dibenarkan memasuki kuil. Tinjauan di pekarangan kuil mendapati orang ramai mula hadir jam 7 pagi. Hanya satu pintu masuk dibuka dan 50% kapasiti individu dibenarkan berada dalam tempat ibadat pada satu-satu masa. Selalu 20-30 ribu. Ya. Pasal semua orang dah tahulah pasal COVID-19. Tidak boleh dibawa kanak-kanak. Ini semua dia orang pun sudah tahu. And they are taking care of themselves too. Pihaknya menjangkakan menerima 4,000 penganut ke kuil itu sehingga jam 9 malam. Biarpun tiada makanan seperti manisan disediakan seperti kebiasaan, sambutan Deepawali kali ini disifatkan tetap meriah. Tahun lalu tak dapat pergi sembahyang semua. Tahun ni bolehlah sebab dah ada vaksin semua kan. So happy lah sebab boleh datang ramai-ramai jumpa keluarga semua. Itulah sebab tahun ni kira meriah sikit lah. Tahun ni saya memang gembira lah keluarga kami datang ke kuil. Tahun lepas masa kami datang tu memang terhad masa PKP tu kan. Jadi kami kena tunggu luar dulu. Bagi memastikan SOP dipatuhi, kerja-kerja sanitasi dilakukan selama 30 minit pada setiap sesi kunjungan. Sempena sambutan Deepawali hari ini, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin tidak melepaskan peluang melakukan kunjungan. Beliau dan isteri berkesempatan ke rumah beberapa orang guru. Sambil meraihkan perayaan ini, pelbagai cerita juga menjadi antara perbualan mereka. Menerusi perkongsian di Facebook, rumah pertama yang dikunjungi Datuk Dr. Razzie ialah rumah Cikgu Yamunarani di Putrajaya. Beliau adalah guru bahasa Inggeris di SMK Putrajaya Presin 18-1 yang akan bersara tahun hadapan. Dari Putrajaya, beliau mengunjungi 3 lagi rumah guru di Seremban. Pelbagai cerita dikongsi tentang sambutan Deepawali tahun ini yang lebih meriah berbanding tahun lalu selepas negara semakin pulih daripada kemelut pandemik COVID-19. Datuk Dr. Razzie turut mengucapkan selamat Hari Deepawali kepada semua golongan pendidik yang meraikannya. Penganut agama Hindu tidak terkecuali daripada pantang larang yang diamalkan semasa menyambut Deepawali. Antara pantang larang yang masih diamalkan sehingga hari ini, berkabung bagi menghormati ahli keluarga yang telah meninggal dunia. Semua ahli keluarga terdekat dilarang menyambut Deepawali selama setahun. Namun mereka dibenar berkunjung ke rumah rakan-rakan seagama. Dalam pada itu, pada pagi sambutan Deepawali, masakan dan beberapa jenis manisan dipersembahkan semasa bersembahyang di rumah dengan tujuan mendapat restu daripada Tuhan. Ketika sambutan, baju yang dipakai mestilah berwarna garang seperti merah, biru atau oren. Mereka dilarang menyarung pakaian hitam atau putih kerana ia bermaksud kesedihan. Kembali di Buletin Didik. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi membenarkan warga asing yang lengkap 2 dos vaksin untuk solat fardu secara berjemaah di surau dan masjid berkuat kuasa solat maghrib hari ini. Pengarahnya Datuk Muhammad Ajib Ismail berkata syarat penjarakan 1,5 meter yang diamalkan sebelum ini juga dikurangkan kepada 1 meter. Dalam satu kenyataan, beliau memaklumkan kanak-kanak berusia 12 tahun dan ke atas yang lengkap vaksinasi turut dibenarkan untuk menunaikan solat berjemaah. Murid tadika dan kelas Al-Quran serta Fardu Ain Kafah dibenarkan menghadiri kelas pengajian yang beroperasi dalam premis surau dan masjid berpandukan garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah. Penganjuran majlis sosial seperti kenduri, majlis sambutan perayaan, perkahwinan, akikah dan lain-lain turut dibenarkan untuk diadakan di Dewan Surau dan Masjid bagi individu lengkap vaksinasi dengan 50% kapasiti ruang serta pematuhan prosedur operasi standard SOP. Jelasnya ketetapan baru itu mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.
Orang ramai dinasihatkan untuk terus mematuhi SOP ditetapkan Kementerian Kesihatan KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN. Orang ramai dinasihatkan berhati-hati dengan fenomena air pasang bulan ini. Jabatan Pengairan dan Saliran JPS memaklumkan air pasang besar paling tinggi dijangka melanda bulan ini, khususnya di kawasan pantai barat. Ketua Pengarahnya Dr. Insinyur Nur Hisham Muhammad Ghazali berkata, ia disebabkan beberapa faktor termasuk astronomi, kedudukan matahari dan bulan. Fenomena itu boleh mengakibatkan banjir teruk jika berlaku pertembungan air laut di lembangan sungai yang disertai hujan lebat. Ia bagaimanapun disifatkan perkara semula jadi biasa dan berlaku 2 kali setiap bulan. Mengulas mengenai aktiviti di laut ketika air pasang, beliau berkata kegiatan seperti memancing tidak digalakkan ketika cuaca tidak menentu, terutamanya hujan lebat. Di Pontian Johor, fenomena air pasang besar membawa daya tarikan tersendiri setiap kali tibanya penghujung tahun. Ia apabila limpahan air pasang dari Laut Selat Melaka dijangka memenuhi pintu masuk Taman Negara Johor Tanjung Piai TNJTP Sabtu ini. Fenomena itu dijangka bakal menarik kunjungan lebih 5,000 pelawat. Kemasukan pengunjung dibuat secara bergilir bagi memastikan pematuhan SOP dalam kalangan mereka. Kemasukan hanya dihadkan 200 orang pada satu-satu masa. Esok pada mereka yang berminat untuk bermain air pasang besar, kita akan buka di luaran sahaja. So mereka tak akan masuk dalam lah. Jelasnya, ketinggian air pasang adalah antara 3.4 meter pada 6 November dan kemuncaknya 3.5 meter pada 7 dan 8 November ini. Ketika tinjauan, lokasi itu telah dikunjungi ramai orang yang ingin melihat sendiri fenomena tersebut. Limpahan air yang dinantikan mereka bagaimanapun tidak berlaku apabila air pasang yang melanda hanya setinggi 3.2 meter siang tadi. Daripada sepupu kita bagi tahu, kata dia hari ini ada air pasang besar pukul 10, tapi sekarang kita dah datang dah dekat pukul 11 lebih dah ni. Ada lagi ke tak ada lagi ke? Tak tahulah. Tak pernah. Jakun sikitlah hari ni. InsyaAllah masih ada peluang lagi sebab esok pun masih lagi bercuti, hari cuti. Jadi ada masa insyaAllah kita rancang, kita cuba datang kali kedua lah. Memandangkan saya pun tak jauh daripada sini. Fenomena sekali setiap hujung tahun itu dijangka berakhir 9 November ini. Tanda-tanda berjaya. Hai, saya Akmal Nazri. Saya Cikgu Murugan. Jangan lupa untuk saksikan co-kurikulum Badan Unit Beruniform Kelab dan Persatuan setiap hari Isnin hingga hari Jumaat. Hanya di Didik TV KPM. Ikuti pembelajaran melangkaui bilik darjah melalui Didik TV KPM, pendidikan maya yang meliputi kurikulum kebangsaan, dikendalikan oleh guru-guru berpengalaman untuk murid-murid prasekolah, rendah dan menengah. Pembelajaran kini lebih menyeronokkan bila-bila masa di mana jua. Hanya di NTV 7. Didik TV KPM. Mulai 20 September 2021, Didik TV KPM memperkenalkan jadual kurikulum baru dengan pengisian yang lebih khusus menggunakan pendekatan National Classroom Teaching. Menengah atas bermula jam 8 hingga 10 pagi. Menengah rendah jam 2 hingga 4 petang. Tahap 2, setiap Isnin hingga Jumaat jam 10 pagi hingga 12 tengah hari, manakala Sabtu dan Ahad bermula jam 10 pagi hingga 11 pagi. Tahap 1, jam 12 tengah hari hingga 1 petang. Sukses SPM 2021 bermula jam 4 hingga 6 petang dan 8 hingga 9 malam. Prasekolah setiap Sabtu dan Ahad jam 11 pagi hingga 12 tengah hari. Kesemua bahan KPM Perkasaku
boleh didapati di laman web seperti berikut. Di sebalik kemudahan yang diperoleh daripada kecanggihan teknologi maklumat, ironinya situasi ini membuka ruang yang lebih besar kepada jenayah. Ibu bapa perlu lebih prihatin kerana perkongsian dan keterbukaan di media sosial boleh mengundang pelbagai perkara negatif, terutama kepada remaja dan kanak-kanak. Menerusi perkongsian dalam rancangan Membina Juara di saluran Didik TV, Suruhanjaya Komunikasi Malaysia MCMC merekodkan 56.3% kanak-kanak dan remaja mempunyai akses kepada peranti atau gadget sendiri. Ini menjadikan kawalan dan pemantauan terhadap apa yang dilayari mereka semakin sukar, khususnya bagi ibu bapa yang bekerja. Sebanyak 47.7% ibu bapa dan penjaga memeriksa aktiviti media sosial dan juga internet browsing oleh anak-anak mereka berbanding dengan 57.5% pada tahun 2018. So again, ada penurunan di situ. Yang ketiga, sebanyak 53.3% ibu bapa dan penjaga ada kesedaran mengenai aplikasi kawalan ibu bapa. Berbanding dengan 62.4% pada 2018. Menggunakan peranti sendiri, anak-anak lebih bebas untuk mengakses laman web, aplikasi serta berkongsi maklumat diri. Tanpa disedari, informasi itu digunakan untuk menjerat mangsa-mangsa yang naif ini ke dalam jenayah seksual, pornografi, gangguan, ajaran sesat serta buli cyber. Dari tahun 2015 hingga kini, MCMC dan PDRM mengesan dan menyekat 407 laman web kandungan pornografi kanak-kanak. Mengikut kajian negara barat, antara 500,000 kanak-kanak dan remaja dikesan menjadi mangsa dalam talian. Mengapa golongan ini mudah menjadi mangsa? Kerana mereka ini adalah golongan yang memang suka melibatkan diri dengan laman media ini. Mereka suka engage dengan internet, mereka suka engage dengan, kita ada apa sekarang, kita ada WhatsApp, kita ada WeChat, kita ada Facebook, apa lagi, and even online gaming also. Betul. Dan mengapa mereka mudah untuk mendapatkan golongan ini? Kerana golongan-golongan ini adalah mereka yang mudah dipengaruhi, very impressionable. Jadi mereka ada peringkat-peringkat mereka bagaimana untuk mereka tarik mangsa ini ke dalam perangkap. Memerlukan interaksi yang berterusan. Kebanyakan pemangsa menjalinkan hubungan secara maya dengan anak-anak remaja menerusi laman chat, media sosial maupun permainan video dalam talian dengan fungsi chat. If they send you a photo, whether the photo is the real person, you don't know. If they type and they tell you, oh, I'm so old and I'm 20 years old, or I'm 16 years old, you can't tell also. So I think this is one thing that's very difficult. So I mean, I would encourage young people, if you want to just play games, but then the personal relationship, maybe stick to the people that are around you, that you know, and then build those relationships over time. Mencegah lebih baik dari merawat. Selain bantuan teknologi untuk menyekat dan mengawasi kandungan tertentu, ibu bapa berperanan penting dalam memantau perubahan tingkah laku anak-anak dan kelakuan mereka di media sosial. Khidmat penghantaran makanan menggunakan robot bukan lagi sains fiksyen. Ratusan robot kecil setinggi paras lutut memenuhi kawasan kampus universiti dan jalanan di negara maju seperti Amerika Syarikat dan United Kingdom. Sejak pandemik COVID-19 melanda, permintaan terhadap khidmat penghantaran makanan sebegini semakin meningkat. Robot milik Starship Technologies baru-baru ini melengkapkan penghantaran ke 2 juta. Terdapat lebih 1,000 robot milik syarikat berkenaan ketika ini berbanding hanya 250 unit pada 2019. It's gone from being really just a nice thing to have to really more of an essential service, and you know our students are loving it. Setiap robot dilengkapi kamera, sensor, GPS dan pengimbas laser untuk menelusuri jalanan bahkan melintas jalan. Mereka mampu beroperasi sejauh 8 km sejam. Sebaik tiba di destinasi, pelanggan hanya perlu memasukkan kod menerusi telefon bimbit untuk membuka bekas makanan dan mengambilnya. Students love them. They're part of the BG family now. They're recognized all over campus and they just blend in well with the student population.
I want to say about 3 to 4 times a week. Most of my classes, right after I get out, the robot just pulls up just in time for me to get some lunch. Namun seperti alat teknologi lain, khidmat robot ini tetap ada kekurangannya. Di bandar-bandar besar dan ruang jalanan yang padat seperti Beijing dan New York, penggunaannya tidak begitu kondusif. Beberapa kumpulan K-pop di bawah naungan Hype Labels termasuk BTS bakal ditampilkan menerusi rancangan kartun online atau webtoon. Ia sebahagian daripada pelan tahunan Hype yang diumumkan hari ini. Menurut Hype, webtoon ini adalah permulaan perniagaan menggunakan kandungan asal mereka sendiri yang akhirnya bakal menjadi harta intelektual syarikat itu. Ia juga sebagai meluaskan kandungan artis daripada hanya muzik kepada cabang hiburan yang lain. Webtoon dan novel online yang bakal diterbitkan Januari tahun depan ialah Seven Fates bersama BTS, The Starseekers bersama TXT dan Dark Moon bersama ENHYPEN. Pada masa sama, Hype turut mengumumkan beberapa rancangan lain, termasuk menubuhkan kumpulan pop wanita di Amerika Syarikat dan kumpulan baharu di Jepun. Selain itu, BTS bakal terlibat mencipta permainan online baharu melibatkan hubungan interaktif bersama peminat yang dijadual dilancarkan pada separuh pertama 2022. Hype turut menyifatkan segala perancangan mereka sebagai tiada sempadan, hasil gabungan dengan gergasi media Amerika Syarikat Ithaca Holdings April lalu. Saya Master Mahendran Subramaniam, jurulatih dari Sukan Karate, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Deepawali seluruh warga Malaysia yang beragama Hindu. Semoga semua sampai ke keluarga masing-masing dengan selamat. Teruskan menjaga SOP kita, keluarga Malaysia. Anevarukkum yang iனிய Deepawali nalvalttukal. Saya Sibasangali Subramaniam dari Sukan Squashi, mewakili warga Sukan Negara, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Deepawali. Teruskan menjaga SOP di samping menyambut perayaan bersama keluarga tersayang. Kita keluarga Malaysia. Masih di Buletin Didik, terus kita ke perkembangan sukan. Bola sepak Piala Malaysia 2021. Dua kelab teratas kumpulan B, Terengganu FC, TFC dan Selangor FC mengesahkan slot ke peringkat suku akhir. Ia selepas gah menumbangkan lawan masing-masing untuk meraih 3 mata penuh. Terengganu berpesta gol menewaskan Perak FC 4-0 di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Tuan rumah terdahulu di depan menerusi pemain import Makan Konate pada minit ke-13. Kemudian penyerang kelahiran Brazil David Da Silva menggandakan kedudukan Terengganu dan gol ketiga pula menemui sentuhan pemain kelahiran Ivory Coast Deshi Marcel. Skuad penyu terus selesa melebarkan jaringan 4-0 hasil sepakan penalti Faisal Abdul Halim. Kelebihan itu kekal sehingga whistle penamat untuk membantu pasukan kendalian Nafuzi Zain mempertahankan rekod bersih mengumpul 12 mata dengan menerajui kumpulan B. Dalam pada itu, Selangor FC mencatat kemenangan tipis 2-1 ke atas Kuching City FC. Juara 33 kali ini terdahulu membuka tirai jaringan pada minit ke-18 melalui Daniel Asri. Keceriaan Selangor hanya sementara sebelum Kuching City mengikat kedudukan 1-1. Kebangkitan dipamerkan Selangor nyata membuahkan hasil apabila mendedak gol kemenangan ketika saingan menuju penamat menerusi Nik Sharif Hasifi untuk menempah tiket suku akhir. Saya, Jagannathan Ramasamy dari Sukan Para Olahraga Maju Sukan Negara Cawangan Paralimpik mewakili warga Sukan Negara mengucapkan selamat menyambut Hari Deepawali. Teruskan menjaga SOP di samping menyambut perayaan bersama keluarga tersayang. Kita keluarga Malaysia. Diwali Waltegal. Saya Kisna Suradrai dari Sukan Badminton ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Deepawali kepada seluruh warga Malaysia yang beragama Hindu. Semoga semua selamat sampai ke keluarga masing-masing. Teruskan menjaga SOP. Kita keluarga Malaysia. Selamat menyambut Hari Deepawali kepada semua masyarakat beragama Hindu. Semoga sambutan kali ini membawa sinar kebahagiaan dan kesejahteraan. Saya Khairi Hazul Muhammad Asri. Salam hormat dan Assalamualaikum.